Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu lagi. So, kita tak nak buang masa lah masa PKP ni. Kita akan sambung dengan bab 7 . So, dalam bab ni kita akan membincangkan mengenai tenaga dan kuasa. Okay, untuk pengetahuan kamu, berbeza dengan macam subjek-subjek lain lah. Untuk sains ni kita boleh lompat-lompat bab ikut kesesuaian. Sebab apa yang kamu belajar dalam setiap bab tu dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Dia adalah unit dia sendiri. Jadi dalam kes ni kita akan belajar mengenai tenaga dan kuasa. So untuk bahagian pertama ni cikgu cuma nak tumpukan kepada kerja dan juga kuasa. Okey, kita nak tumpukan dua tu sebelum kita pergi kepada tenaga keupayaan graviti, tenaga lain sebagainya. Kita nak fokuskan kepada kerja dan juga kuasa. Jadi macam biasalah, slide ni cikgu ambil daripada cikgu Nur Razila dan cikgu cuma edit ikut kesesuaian kita lah. Okay, kita akan pergi kepada 7.1. So, apakah itu kerja sebenarnya? Okay, jadi kerja ni sebenarnya dia didefinisikan adalah hasil darab daya dengan sesaran. Okay, dalam arah daya, iaitu work W, work sama dengan force, daya, darab dengan sesaran. Okay. Jadi sesaran ni dia sebenarnya merujuk kepada jarak yang dilalui oleh objek dalam arah yang tertentu. Dan kerja ni kita guna unit joule. Jadi joule ni bermaksud kerja yang kita lakukan apabila kita menggunakan daya 1 Newton untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Jadi 1 joule merujuk kepada 1 Newton meter. Jadi kalau kita gerakkan objek sebagai contoh cikgu menggerakkan tangan cikgu. Jadi semasa menggerakkan tangan ni, kalau cikgu kenakan daya sebanyak 1 Newton dan tangan cikgu bergerak ke atas dalam jarak 1 meter, maka sebenarnya cikgu telah menghasilkan kerja sebanyak 1 joule. Yang kita rujuk sebagai Newton meter. Okey, so cikgu sambung seterusnya. Okey, jadi kerja ni orang kata apa, selain daripada kerja, kita ada dua unit lain yang diukur dalam unit Newton meter ataupun joule, iaitu momen daya dan tenaga. Ini penerangan sajalah. Okey, jadi joule ni kalau kita ada kilojoule, itu bermaksud unit yang lebih besar daripada joule. Sebab apa? 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Manakala kita ada megajoule, iaitu 1 megajoule bersamaan dengan 1 juta joule. Okay, jadi kenapa kita guna kilo dengan mega ni, kita nak, orang kata apa, nak ringkaskan kita punya penulisan lah. Kalau contohnya kalau kita ada 3 juta joule, penatlah kamu nak tulis 3000000. Jadi kita tukar kepada unit piawai iaitu megajoule. Kita tambah imbuhan. Ini kamu akan belajar kemudian sebenarnya. Kamu dah belajar masa form 1. Kalau kamu ingat balik lah imbuhan. Okay, so kita sambung kepada bahagian yang seterusnya. Okey, jadi definisi kerja ada dalam buku kamu, muka surat 140. Tengok dalam buku kerja kamu. Okey, nyatakan definisi formula dan unit SI. Jadi definisi kerja adalah hasil darab daya dengan sesaran, yang mana rumus dia adalah work W sama dengan Fs, force darab dengan S, sesaran, dan unit dia adalah joule. Okey, lengkapkan penyataan mengenai kerja. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Jadi secara umumnya macam itulah. Kalau kamu belajar dalam prinsip keabadian tenaga, kalau kita buat kerja sebanyak 1000 joule, bermaksud sebenarnya kita sudah menggunakan tenaga kita sebanyak 1000 joule. Jadi kalau kita tengok dua contoh ni, kalau kamu tengok dekat bahagian bawah sekali dalam buku kerja kamu, muka surat 140. Okay, kita ada dua contoh iaitu A dengan B. A tu dia kata dia mengangkat berat ke atas. Adakah kerja dilakukan? Ya, jawapannya ya. Sebab apa? Sebab ada jarak. Ada perubahan jarak. Sebab kerja adalah daya darab dengan jarak. Jadi asalkan kita menggerakkan objek, dalam kes ni pengangkat berat tu kita angkat ke atas, maka kita sebenarnya telah menghasilkan kerja. Bermaksud kita telah menggunakan tenaga kita. So kalau B, kita tolak dinding. Ada tak pergerakan? Dinding tak bergerak. Kita pun tak bergerak, tolak dinding. Maka tiada kerja yang dilakukan sebab tiada perubahan jarak. Itu kamu kena faham. Kerja ni bermaksud
kita lakukan bila kita menggerakkan objek. Jadi kita tengok. Okey, contoh yang lain. Ini contohnya seorang gadis mengangkat, kita tengok seorang gadis ni, dia mengangkat objek setinggi 1 meter dan daya 20 Newton dikenakan. Maka kita boleh kira lah dia punya kerja ni. Sebab kerja tu daya 20 Newton darab dengan jarak dia 1 meter, maka dia telah menggunakan tenaga sebanyak 20 joule. Ni kiraan dia. Daya tu 20, sasaran dia adalah 1 meter. Maknanya setinggi 1 meter. Itu macam mana kita nak kira kerja. Ini contoh lain. Okey, adik ni menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Maka ada jarak, ada daya dan arah dia sama. Maka kita boleh kira kerja dia sama dengan 10 darab 5. Maka jawapan dia adalah 50 joule. Itu cara dia. Okey, ni contoh yang lain. Ni pakcik ni menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Jadi kita boleh kira kerja. Cuma beza dia cm ni kita kena tukar kepada meter. Macam mana nak tukar dengan meter? Okey, kita bahagi dengan 100. Maka jadi 0.3 meter. Kita darab 2 darab 0.3, kita dapat 0.6 joule. Kita sedang menggunakan tenaga ni untuk buka laci tu. Okey, so itu yang cikgu tunjuk contoh. Jadi kita tunjuk contoh. Okey, ini contoh yang lain. Macam mana kita nak kira. Dia kata soalan ini menunjukkan seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya 100 Newton menaiki tangga setinggi 3 meter. Hitungkan kerja. Jadi dalam kes ini, daya yang ada dekat sini Newton bukan sahaja pada mengangkat berat tu. Termasuklah dia mengangkat badan dia 400 Newton. Jadi 400 tambah 100 jadi 500 Newton. Itu jumlah keseluruhan daya. Alamak, tak nampak. Okey. Ini 400 tambah 100, maka daya keseluruhan dia adalah 500. Jarak dia adalah 3 meter. Kita darab saja. Maka kita dapat 1500 joule. Cikgu ada contoh lain. Okey, Ali mengangkat kotak berjisim 10 kg di atas almari. Okey, berapakah daya dia? Okey, anggap daya graviti bertindak kepada objek adalah 10 Newton. Jadi untuk kira daya dia, jisim ni 10 kg ni kita kena darab dengan daya graviti 10 Newton. Maka 10 darab 10 kita akan dapat 100 Newton. Yang ini adalah dia punya daya. Kemudian kita nak cari kerja. Ni kita tengok ni. Dia angkat kotak setinggi apa? Setinggi 2 meter. Maka 100, yang mana 10 tadi, kita darab dengan 10 dapat 100. 100 tu kita darab dengan tinggi dia 2 meter. Maka kita dapat 200 joule. Kita ada contoh lain. Okey. Seorang buruh menarik baldi berisi simen seberat 300 Newton dari tanah. Okey. Dengan sistem takal. Tingkat 1 adalah 10 meter. Berapakah kerja yang dilakukan? Ini ambil saja daya dia 300 Newton. Darab saja dengan jarak dia 10 Newton sebab dia 10 meter sebab dia angkat setinggi 10 meter. Maka kita dapat 3000 joule. Okey, ataupun 3 kilojoule. Cara kita nak tulis lah tu. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam buku kerja kamu muka surat 142, yang ni cikgu terpaksa bahagi sebab kita ada kerja dan kuasa, cikgu pecah dua. Tengok soalan nombor 3 dulu. Okey, nyatakan faktor yang mempengaruhi kerja. Okey, faktor tu bermaksud kita kena tengok balik formula dia. W sama dengan Fs. Jadi F tu daya, S itu adalah sasaran. Masa ada kaitan tak? Tiada kaitan. Okey, nyatakan hubungan antara jumlah kerja dengan tenaga yang dilakukan. Jumlah kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga yang kita gunakan. Macam cikgu terangkan tadi. Kalau kita buat kerja 400 joule, maka kita gunakan tenaga sebanyak 400 joule. Okey, kira situasi di bawah. Ini soalan dalam buku kerja. Kamu boleh semak buku surat 143. Dia kata seorang pekerja menolak kereta yang berjisim 12 kilo sejauh 15 meter. Jadi 12 kilo ni kita kena tukar dulu kepada daya darab 10. Jadi 12 darab 10 dapat 120. Darab 15 kita akan dapat 1800 joule. Okey, Meli yang mempunyai berat 45 kg menaiki tangga sebanyak 2.5 meter sambil membawa buku seberat 3 kilo. Jadi jumlah daya dia kamu kena kira ni. Beban dia 3. Tambah dengan berat dia 45, kita akan dapat 48. Darab dulu dengan 10, iaitu daya graviti. Jadi 45 tambah 3 darab 10 dapat sini 480.
darab 2.5 meter sebab dia melalui jarak sesaran 2.5 meter, maka kita akan dapat 1200 joule. Okey, jadi muka surat 143 kesimpulan dia tu, kerja dilakukan apabila suatu daya digunakan untuk menggerakkan suatu objek melalui suatu jarak dalam arah sama dengan daya. Jadi itu adalah definisi dia. Jadi seterusnya kita nak pergi kepada tenaga. Okey. Tenaga ni merujuk kepada keupayaan tenaga tu adalah keupayaan. Silap definisi dia. Oh, ini tenaga. Okey, sekarang ni cikgu nak pergi kepada kuasa. Okey. Kuasa ni merujuk kepada kadar melakukan kerja. Bermaksud kita kira kerja tadi, kemudian kita bahagi dengan masa yang diambil. Maka kita akan dapat kuasa dalam unit watt. Okey, watt. Jadi definisi untuk tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Macam cikgu jelaskan tadi. Tenaga yang kita guna sama banyak dengan kerja yang kita guna. Unit SI dia adalah joule. Okey, definisi bagi kuasa kita tengok. Definisi bagi kuasa, kadar melakukan kerja. Unit dia adalah watt. Rumus dia adalah kerja bahagi dengan masa. Lengkapkan penyataan mengenai kuasa muka surat 140. Jadi kamu boleh tengok, apabila kerja 1 joule dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan. Tandakan faktor yang memenuhi kuasa. Tengok formula dia. F sama dengan P sama dengan W bagi T. Maka sesaran, masa dan juga daya dekat belakang cikgu ni, ketiga-tiganya adalah faktor yang mempengaruhi kuasa. Okey, tengok muka surat 142. Nyatakan hubungan Okey. Jadi soalan nombor 5A, jumlah kerja yang dilakukan dengan tenaga. Jumlah kerja yang dilakukan adalah sama dengan jumlah tenaga. Bahagian B, semakin besar kerja dilakukan, semakin besar kuasa yang diperlukan. Okey, jadi macam mana kita nak kira kuasa? Kita ambil contoh. Contoh monyet ni. Soalan dia kata, monyet ni mempunyai berat 50 Newton. Jadi berat dia 50 Newton, memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Jadi pertama sekali kita kena kira kerja dulu. Kerja dia adalah daya darab dengan sesaran. Jadi 50 Newton kat sini, kamu darab dengan setinggi 3 meter, dapat 150. Jadi untuk cari kuasa, 150 ni kamu kena bahagi dengan masa 20 saat. 150 bahagi 20, maka jawapan dia adalah 7.5 dan unit dia adalah watt. Masa mesti dalam unit saat. So kita tengok contoh seterusnya. Dia kata Aizul menarik kotak dari A ke B dengan daya 20 Newton sejauh 2 meter dalam masa 5 saat. Jadi pertama sekali nak kira kuasa ni, kamu kena ingat kira kerja dahulu. Jadi 30 Newton ni kita darab dengan 2 meter, kita akan dapat kerja iaitu 60 joule. 30 darab 2. Kemudian masa 5 saat tu kita bahagikan untuk dapat power. Jadi 60 ataupun kuasa 60 bahagi dengan masa dalam saat 5, maka kita akan dapat 12 watt. Ini soalan lain. Okey, pemberat diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. Jadi pemberat tu dia punya daya 150 Newton darab dengan tinggi dia 1 meter, kita akan dapat 150 joule. Masa dia adalah 0.5 saat. Jadi 150 joule kat atas ni kita kena bahagikan dengan masa, maka kita akan dapat 300 watt. Jadi tengok muka surat 143. Okey, dia kata hitung kuasa dalam situasi di bawah. Kita tengok soalan nombor 7 muka surat 143. Okey, Alif menolak keretanya yang rosak mempunyai berat 600 kg sejauh 15 meter dalam masa 30 saat. Jadi 60 kg, 600 kg ni kena tukar dulu kepada Newton. Macam mana kita darab dengan 10. Jadi 600 darab 10, kita akan dapat 6,000. Kemudian darab dengan jarak dia. Ni atas ni kita nak kira kerja dulu ni. Okey, jadi kemudian bila dah dapat kerja, barulah kita bahagi dengan masa untuk dapat kuasa. Bagi 30, maka kita akan dapat 3,000 watt. Ingat kena kira daya dulu, darab dengan jarak, bahagi dengan masa. Okay, kita tengok lift. Lift membawa 7 pekerja seberat 5,600 Newton. Lift itu bergerak dari aras bawah ke tingkat 5 setinggi 20.5 meter. Ni dia punya sasaran. Maka masa adalah 20 saat. Ingat cari kerja dulu. Macam nak cari kerja, daya ni 5,600 darab dengan sasaran 20.5 meter. Ini adalah kerja dekat atas tu. Kemudian
Masa tu adalah, cikgu tekan. Masa tu adalah 20 saat. Jadi atas darab 2 ni bahagi tekan kalkulator dapat 5740 watt. Okay, tengok soalan nombor 8. Berikan contoh aktiviti dalam kehidupan yang melibatkan kuasa yang tinggi. Okey, kuasa yang tinggi ni macam kita tengok soalan sebelum ni, dia kata bila kita melakukan kerja lebih banyak maka kuasa lebih tinggi. Jadi kamu boleh kata kuasa tinggi tu kalau kita angkat objek yang berat daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi itu adalah kuasa yang tinggi. Okey, kalau kuasa yang rendah, kita angkat objek ringan dan jaraknya lebih dekat, maka kuasa yang kita hasilkan pun adalah rendah. Jadi definisi kuasa kesimpulannya adalah kuasa ialah kerja, kadar kerja yang dilakukan ataupun kamu boleh jawab kerja bahagi dengan masa. Jadi cikgu harap slide ni dua benda kamu kena faham. Satu berkaitan dengan kerja, iaitu daya darab sasaran, yang mana kerja ini bersamaan dengan tenaga yang kita guna. Okay, yang kedua adalah cikgu nak kamu belajar mengenai tenaga tu. Tenaga adalah sama seperti kerja yang kita lakukan. Dan akhir sekali adalah kuasa, yang mana kuasa adalah kerja bahagi unit masa. Apa-apa pun dalam formula kita mesti kira kerja dulu, daya darab dengan sasaran, kemudian barulah kita bahagi masa dalam unit saat. Jadi itu saja daripada cikgu. Harap video ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.